Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kelas hari ini cikgu akan ajar pada kamu bab 5, tingkatan 5, okey. Dalam bab 5 ni dia ada 3 perkara penting, iaitu sistem ahli, pakatan murni dan suruhanjaya rate. Okey, sistem ahli biasanya keluar soalan struktur, pakatan murni biasanya keluar soalan esei, dan suruhanjaya rate dia boleh keluar soalan esei ataupun soalan struktur. Sebelum mulakan kelas, macam biasa pelajar-pelajar Muslim baca doa dulu, okey, untuk mengukuhkan pemahaman kamu, mengingatkan kamu tanpa ada sebarang gangguan. Okey, untuk pengetahuan kamu, kata kunci untuk bab 5 ni adalah perpaduan kaum ataupun kerjasama antara kaum. So kalau biasanya ditanya tentang soalan kibat atau soalan objektif tentang bab 5 ni, perkara-perkara yang dibuat dalam bab 5 sama ada sistem ahli, pakatan murni atau suruhanjaya rate atau penubuhan parti perikatan, lebih kepada konsep untuk mewujudkan perpaduan kaum atau mewujudkan kerjasama kaum di antara kaum-kaum yang ada di negara kita ini. Okey, sistem ahli diperkenalkan pada tahun 1951. Untuk pengetahuan kamu, sebelum kita dimerdekakan oleh British, penduduk negara kita tidak pernah diberi peluang oleh British untuk menerajui pentadbiran sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat pusat. Memang ada golongan intelektual Melayu yang telah dilantik memegang jawatan-jawatan penting, tetapi tidak sehingga mencapai satu kedudukan untuk menerajui pentadbiran negeri ataupun pentadbiran di peringkat negara. Maka sistem ahli ini diperkenalkan pada tahun 1951 dengan hasrat supaya rakyat negara kita diberi satu pendedahan, diberi satu pengalaman untuk menerajui pentadbiran, untuk mentadbir negara bila British memerdekakan kita. Bermaksud British perlu buat satu latihan, satu konsep berkerajaan sendiri kepada rakyat Tanah Melayu, kerana apabila negara kita dimerdekakan dan mereka tinggalkan kita, bermaksud kita perlu ada satu pengalaman, satu situasi di mana rakyat telah mendapat pendedahan bagaimana untuk menerajui pentadbiran negara. Okey, bila kamu study tentang sistem ahli ni, apa kamu tertanya-tanya, macam mana nak study, apa soalan yang selalu keluar, apa konsep sasaran soalan yang selalu keluar tentang sistem ahli. Okey, untuk sistem ahli ni cikgu dah gariskan bahawa terdapat 6 soalan yang selalu keluar atau selalu jadi sasaran soalan mengenai sistem ahli. Yang pertama, kamu kena tahu apakah tujuan sistem ahli. Maksud dia, kenapa British memperkenalkan sistem ahli, apa tujuan dia. Yang kedua, kamu kena tahu siapakah yang memberi cadangan untuk membentuk sistem ahli di negara kita ini. Yang ketiga, kamu kena tahu apakah model negara yang menjadi rujukan kepada British dalam membentuk sistem ahli di negara kita. Yang keempat, kamu kena tahu apakah ciri-ciri sistem ahli. Yang kelima, kamu kena tahu tentang siapakah contoh ahli yang telah dilantik bagi menerajui pentadbiran dalam sistem ahli. Dan perkara keenam ialah apakah proses pelaksanaan ataupun apakah tanggungjawab, apakah peranan yang diberi kepada ahli ini dalam menerajui sistem ahli. Okey, student, untuk pengetahuan kamu, sistem ahli ni dia macam sistem kabinet. Macam sekarang kamu tengok sistem kabinet atau sistem jemaah menteri, di mana menteri-menteri dan timbalan menteri dilantik bagi menerajui kementerian. So sistem ahli ni dia macam sistem jemaah menteri, dia macam sistem kabinet tetapi dia lebih kecil. Sekurang-kurangnya itu adalah satu pendedahan awal kepada masyarakat kita bagaimana untuk mentadbir sebuah negara, bagaimana untuk memegang jawatan penting dalam sistem pentadbiran negara, bagaimana nak menerajui pentadbiran negara. Itu yang lebih penting. Okey, sekarang kita tengok one by one, okey. Yang pertama, apakah tujuan British memperkenalkan sistem ahli? Apakah tujuan British memperkenalkan sistem ahli? Okey, tujuan yang pertama ialah melatih penduduk tanah Melayu. Kamu nampak keyword dia, melatih penduduk tanah Melayu, cara mentadbir. Okey, ini tujuan utama dia. Sebab British perlu buat latihan, British perlu beri pendedahan kepada masyarakat di negara kita ni bagaimana nak mentadbir, bagaimana menerajui satu-satu kuasa ataupun bidang politik yang tertentu dalam pentadbiran negara. Perlu tahu sebab kita tidak pernah diberi pendedahan, tidak pernah diberi latihan untuk berkerajaan sendiri. Maka sistem ahli itu bertujuan untuk melatih penduduk tanah Melayu. Penduduk tanah Melayu maksud dia orang Melayu, Cina dan India yang kaum dominan yang terbesar. Okey, cara untuk mentadbir negara. Yang kedua, British perkenalkan sistem ahli ini sebagai untuk menunaikan proses dekolonisasi.
Okey, British dia perlu buat proses dekolonisasi terhadap tanah Melayu. Kamu tahu kan, apabila British membubarkan Melayu Union, menggantikan dengan PTM 1948, bermaksud British telah ada rangka dalam persediaan untuk memberi kemerdekaan kepada negara kita. British juga dalam tujuan memberi kemerdekaan ini kerana digesa dalam Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menggesa agar negara-negara imperialis memberi proses dekolonisasi atau proses memerdekakan tanah jajahan yang rakyat dia dah pandai untuk mentadbir negara. Okey, jadi dalam usaha British untuk memerdekakan tanah jajahan atau dalam usaha British untuk melakukan proses dekolonisasi, maka British bersedia untuk membentuk sistem ahli yang bertujuan melatih penduduk negara kita cara mentadbir negara. So tujuan yang kedua untuk dekolonisasi British. Okey, tujuan ketiga British memperkenalkan sistem ahli ini ialah untuk mengurangkan tekanan PKM ataupun mengurangkan ancaman Parti Komunis Malaya. Okay. Kamu tahu bahawa antara komunis dan British adalah dua musuh politik yang sangat berbeza. Okay. British merupakan satu blok atau yang mengamalkan ideologi kapitalis atau demokrasi, dan komunis merupakan negara yang mengamalkan ideologi komunis. Antara komunis dan kapitalis itu adalah dua ideologi politik yang sangat berbeza. Dan British perlu melatih penduduk negara kita ni cara mentadbir negara, supaya jika British memerdekakan kita, rakyat negara kita tidak akan dipengaruhi dengan sistem pentadbiran bentuk komunis. Sangat berbeza antara komunis dan kapitalis ni, okey. So sebab tu dalam usaha untuk memastikan negara kita tidak dipengaruhi oleh ancaman komunis, negara kita tidak mudah terpengaruh dengan sistem pentadbiran komunis, maka British membentuk sistem ahli untuk melatih penduduk negara kita cara mentadbir dalam sistem pentadbiran bentuk demokrasi bagi mengurangkan tekanan atau ancaman daripada Parti Komunis Malaya. Itu tujuan utama sistem ahli diperkenalkan. Okey. Perkara kedua tentang sistem ahli ini, kamu kena tahu siapakah yang memberi cadangan agar sistem ahli ini diperkenalkan. Sistem ahli ini dicadangkan oleh Dato' Onn Jaafar. Okay, oleh Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar adalah golongan intelektual Melayu kelahiran sekolah Inggeris. Jadi beliau sangat memahami bahawa masyarakat di negara kita tidak pernah ada pengalaman, tidak pernah ada satu pendedahan bagaimana untuk mentadbir sebuah negara yang moden dengan konsep pentadbiran bentuk demokrasi. Sebelum kita dijajah, sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan tradisional di mana diketuai oleh raja yang berkuasa mutlak dengan pelantikan sistem pembesar 4 lipatan. Jadi sebagai golongan orang Melayu yang kelahiran sekolah Inggeris ataupun golongan intelektual Melayu, Dato' Onn mencadangkan agar sistem ahli ini dibentuk oleh British bagi melatih, bagi memberi pendedahan kepada masyarakat negara kita cara mentadbir negara mengikut sistem demokrasi barat. Okey, kemudian cadangan ini juga dipersetujui atau dibincangkan secara bersama oleh pesuruh jaya tinggi British ketiga itu, iaitu Sir Henry Gurney. Okey, so cadangan sistem ahli ini dibuat oleh Dato' Onn Jaafar dan Sir Henry Gurney. Okey. Perkara ketiga tentang sistem ahli ini. Ketika British memperkenalkan sistem ahli ini, maka apakah model negara atau apakah rujukan negara yang dijadikan model atau dijadikan rujukan dalam membentuk sistem ahli di negara kita ini? Okey, negara yang dijadikan rujukan ada dua. Okey, yang pertama negara Kenya. Negara Kenya. Yang kedua adalah negara Rhodesia Utara. Rhodesia Utara. Kenya dan Rhodesia Utara adalah dua buah negara yang dijadikan rujukan atau dijadikan model dalam pembentukan sistem ahli di negara kita. Hati-hati, ini selalu keluar soalan objektif. Okey, perkara keempat yang kamu kena tahu tentang sistem ahli ni adalah ciri-ciri sistem ahli. Ciri sistem ahli ni dia ada 5. Kamu tak ingat 5 pun tak apa, at least ingat 2 ataupun at least ingat 3. Kenapa cikgu suruh ingat 2 atau 3? Sebab kadang-kadang kalau keluar soalan struktur dia kata senaraikan 2 ciri sistem ahli. At least 2 kamu kena tahu. Faham? Okey, ciri sistem ahli yang pertama ialah sistem ahli merupakan satu kabinet bayangan. Kan tadi cikgu dah terang dah, sistem ahli ni seperti sistem kabinet atau sistem jemaah menteri sekarang, tetapi lebih kecil. Maka that's why dikatakan bahawa sistem ahli ni merupakan satu sistem kabinet bayangan. Okey, yang kedua,
anggota sistem ahli ini dikenali sebagai ahli. Okey, anggota sistem ahli dikenali sebagai ahli. Kalau sekarang anggota sistem kabinet atau anggota sistem jemaah menteri akan dikenali sebagai menteri atau timbalan menteri. Tetapi dalam sistem ahli, anggota dikenali sebagai ahli. Okey, ciri yang ketiga, siapa yang lantik ahli ni? Okey, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, kamu kena ingat, ketiga itu British masih menguasai negara kita. British masih menjajah negara kita, maka mereka adalah pemerintah tertinggi atau kuasa tertinggi dalam bidang politik di negara kita. That's why sistem ahli ini ataupun ahli ini dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British, tetapi dengan perkenan maksud dia dengan persetujuan Majlis Raja. Dengan persetujuan maksud dia perlantikan ahli itu walaupun dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British tetapi diperkenankan atau dipersetujui oleh Majlis Raja. Okey, ciri yang keempat, okey, ahli diletak di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, ahli diletak di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Nampak cikgu dah short form kat sini. Kamu jangan guna short form sebab Pesuruhjaya Tinggi British dia tak ada short form dalam skema jawapan. So jangan, sebab cikgu pemalas antarabangsa, so cikgu tulis short form. Okey. Ahli sebab dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British, maksud dia bos mereka ataupun mereka perlu diletak di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British sebagai ketua mereka sebab dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, dan ciri yang kelima, terdapat 9 ahli yang dilantik. Okey, terdapat 9 ahli yang dilantik. Daripada 9 ahli ini, okey, 4 ahli adalah pegawai British. Okey, 4 ahli ialah pegawai British dan 5 lagi daripada penduduk tanah Melayu. Nampak penduduk tanah Melayu mula diberi latihan, mula diberi peluang untuk mentadbir negara. Okey, daripada 5 penduduk tanah Melayu ni, 3 adalah Melayu, okey, 1 Cina dan 1 India. Okey, siapakah contoh ahli yang telah dilantik ini? Okey, contoh ahli cikgu tak nak bagi banyak lah sebab kalau nak bagi 9 contoh tak perlulah sampai 9 contoh. Kita ambil contoh yang selalu keluar soalan objektif. Okey, contoh ahli yang dilantik yang pertama adalah Dato' Onn Jaafar. Okey, Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar merupakan ahli dalam negeri. Okey, ahli dalam negeri. Yang kedua, contoh ahli yang dilantik adalah Dato' EEC Thuraisingham. EEC Thuraisingham, nampak seorang contoh orang India yang telah dilantik menerajui pentadbiran dalam sistem ahli ini adalah Dato' EEC Thuraisingham menjadi ahli pelajaran. Okey, yang ketiga adalah Dato' Lee Tiang Keng. Lee Tiang Keng, nampak, wakil kepada China menjadi ahli kesihatan. Ahli kesihatan ni contoh, okey, ahli yang dilantik oleh British dalam menerajui pentadbiran dalam sistem ahli atau sistem kabinet bayangan ni. Okey, dan perkara keenam yang kamu perlu tahu adalah proses pelaksanaan sistem ahli. Maksud dia apakah peranan ahli ni? Mereka yang telah dilantik dalam sistem ahli ni, 9 orang yang dilantik dalam sistem ahli ni, apakah tugas dia? Apakah peranan dia? Apakah tanggungjawab dia? Okey, perkara ni ada dalam perkara yang keenam, iaitu proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan sistem ahli. Okey, apa tugas mereka? Yang pertama, tugas mereka adalah mereka akan diberi satu portfolio. Diberi satu portfolio. Nanti kamu tertanya-tanya, portfolio ni apa dia, cikgu? Portfolio ni macam sekarang kementerian lah. Mereka akan diberi satu portfolio. Dalam portfolio tu mengandungi beberapa jabatan. Okey, dalam portfolio ni ada beberapa jabatan. Ejaan pun tak betul dah. Beberapa jabatan. Okey, yang kedua, ahli ini akan menguruskan pentadbiran harian jabatan.
akan menguruskan pentadbiran harian jabatan. Bila mereka dah diberi satu portfolio, mereka akan menguruskan pentadbiran harian jabatan tersebut. Contohnya bila Datuk AEC Turai Singgam dilantik sebagai ahli pelajaran, maka beliau akan menguruskan pentadbiran berkaitan sistem pelajaran di tanah Melayu ketiga itu. Okey, yang ketiga, ahli boleh mencadangkan undang-undang. Mereka boleh mencadangkan undang-undang, tetapi mereka tidak berhak membuat keputusan. Mereka hanya boleh mencadangkan undang-undang. Ingat ni, kadang-kadang benda ni dia perangkap kamu dekat soalan objektif. Adakah ahli boleh memutuskan undang-undang? Tak boleh. Dia cuma mampu mencadangkan undang-undang. So, tugas dia yang ketiga, dia boleh mencadangkan undang-undang terhadap jabatan atau portfolio dia. Okey, yang keempat. Okey, semasa dia mencadangkan undang-undang tersebut, ahli perlu berbincang dengan pegawai British. Okey, ahli perlu berbincang dengan pegawai British. Berbincang dengan British. Okey, dan tugas mereka yang kelima, cikgu sambung kat sini cikgu sambung kat sini. Tugas mereka yang terakhir ialah mereka perlu kamu nampak cikgu fokuskan sikit kat bawah. Okey. Ahli perlu berbincang dengan British ni tugas keempat. Dan tugas yang kelima, biasanya keputusan mereka boleh cadangkan undang-undang, mereka boleh berbincang, tetapi keputusan biasanya akan berpihak kepada British. Keputusan berpihak kepada British. Okey. Kenapa keputusan tu boleh berpihak kepada British walaupun mereka mampu mencadangkan undang-undang? Kita kena ingat tahun 1951 kita belum diberi kemerdekaan. Maka sistem negara kita, sistem pentadbiran negara kita dikuasai, diketuai oleh British dan kita berhak mencadangkan tetapi kita tidak berhak membuat sebarang keputusan. Keputusan adalah di tangan British. Okey, inilah 6 perkara yang sering ditanya tentang sistem ahli. Perkara terakhirlah kadang-kadang dia keluar tentang apakah kepentingan sistem ahli. Kalau dia tanya tentang apakah kepentingan sistem ahli, kamu boleh ambil balik apakah tujuan sistem ahli. Kepentingan yang pertama, melatih penduduk tempatan cara mentadbir negara. Kepentingan kedua, menunjukkan proses dekolonisasi British. Kepentingan ketiga, dapat mengurangkan tekanan Parti Komunis Malaya. Kepentingan keempat yang kamu boleh tambah dekat tujuan. Kepentingan yang keempat yang kamu boleh tambah dekat kepentingan ataupun dekat tujuan ialah sebagai tapak perpaduan. Senang kan nak belajar sistem ahli kan? Senang saja. Ada 6 perkara yang sering keluar. Okey, hati-hati, sistem ahli ni selalu keluar soalan struktur. Ada 6 perkara yang sering ditanya. Pertama, tujuan. Yang kedua, siapakah yang memberi cadangan sistem ahli. Yang ketiga, ikut model negara mana. Keempat, apakah ciri-ciri sistem ahli. Kelima, siapakah contoh ahli yang telah dilantik. Yang keenam, apakah proses pelaksanaan ataupun apakah tanggungjawab ahli yang telah dilantik dalam sistem ahli ini. Dan perkara yang ketujuh lah yang selalu keluar kadang-kadang, apakah kepentingan sistem ahli. Kamu boleh copy balik dekat tujuan sistem ahli. Sama je jawapan dia. Okey, itu je kelas untuk hari ini tentang sistem ahli. Terima kasih kelas. Jumpa lagi. Terima kasih student. Cikgu harap penerangan yang ringkas tetapi kamu mampu boleh ingat untuk SPM Januari nanti. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih.